Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita lihat pula pantun agama. Banyak hari antara hari, tidak semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Anak ayam turun 10, mati seekor, tinggal 9. Bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Sekarang kita lihat maksud setiap rangkap pantun agama. Rangkap pertama membawa maksud Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia dalam kalangan Nabi. Rangkap kedua bermaksud, bangunlah sebelum fajar menjelang dan laksanakan salat subuh dan mintalah permohonan maaf atas dosa yang diperbuat kepada Tuhan. Sekarang kita lihat citra masyarakat yang terdapat dalam pantun agama. Ialah citra masyarakat yang terdapat di dalam pantun agama. Citra masyarakat yang pertama iaitu masyarakat yang memuliakan Nabi. Nabi Muhammad merupakan kekasih Allah. Sebagai umat Islam wajib menyanjungi dan memuliakan baginda. Contohnya dalam pantun ini iaitu banyak nabi antara nabi, tidak semulia Nabi Muhammad. Masyarakat yang memuliakan hari Jumaat merupakan gambaran masyarakat yang seterusnya. Yang mana hari Jumaat adalah hari yang mulia, iaitu penghulu segala hari yang dikenali sebagai Sayyidul Ayyam kerana banyak kelebihan yang ada padanya. Contohnya, banyak hari antara hari, tidak semulia hari Jumaat. Masyarakat yang taat kepada Allah merupakan citra masyarakat yang seterusnya. Masyarakat dikehendaki supaya melaksanakan segala perintah Allah. Bukti ketaatan itu ialah dengan solat. Contohnya dalam pantun itu iaitu bangun pagi sembahyang subuh. Seterusnya, masyarakat yang memohon keampunan Allah. Manusia biasa tidak lepas dari membuat kesalahan. Selagi hidup, selagi itulah wajib memohon keampunan dari Allah. Contohnya, bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Masyarakat yang memelihara binatang ternakan. Masyarakat Melayu memelihara binatang ternakan seperti ayam. Contohnya, anak ayam turun 10, mati seekor, tinggal 9. Seterusnya, masyarakat yang rajin bekerja. Masyarakat bangun pada awal pagi untuk melaksanakan solat dan seterusnya membuat kerja-kerja rutin. Contohnya, bangun pagi sembahyang subuh. Sekarang kita beralih kepada pengajaran yang terdapat di dalam pantun agama. Kita hendaklah taat kepada perintah Tuhan merupakan pengajaran yang terdapat di dalam pantun ini. Uraiannya iaitu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang-orang yang sentiasa mentaati perintahnya. Dia selalu mengingati Allah setiap waktu, selalu berdoa kepada Allah untuk memohon restu, selalu beramal untuk mencari keredaan Allah, selalu memikirkan kebesaran dan keagungan Allah, untuk meletakkan maruah dirinya menjadi seorang hamba yang benar-benar dikasihi oleh Allah. Contohnya, bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Ajaran seterusnya ialah kita hendaklah memohon keampunan Allah. Uraian, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah dan tidak luput daripada melakukan dosa. Namun, manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh sebab itu, manusia haruslah sentiasa meminta keampunan kepada Allah atas segala dosa-dosa yang dilakukan,
bagi meraih ganjaran syurga. Contohnya, bangun pagi, sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Pengajaran yang seterusnya ialah kita hendaklah rajin bekerja. Manusia digalakkan untuk rajin bekerja bagi meneruskan kelangsungan hidup. Setiap manusia yang mempunyai kemampuan dan keupayaan dari segi fizikal dan mental adalah dituntut agar rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja ini akan berusaha untuk bangun awal pagi dan tidak mensia-siakan waktu paginya kerana di situ terdapatnya keberkahan yang sangat besar. Contohnya, bangun pagi, sembahyang subuh. Pengajaran seterusnya ialah kita hendaklah memuliakan Nabi. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini, memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad merupakan satu ibadah dan sebagai prasyarat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam hendaklah berusaha memperbanyakkan amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan menjauhi segala tegahannya kerana itu bukti kita memuliakan dan mengasihi baginda. Contohnya, banyak nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Sekarang kita beralih kepada bentuk pantun agama. Ini ialah bentuk pantun agama yang terdapat di dalam pantun ini. Sekarang kita beralih pula kepada gaya bahasa yang terdapat di dalam pantun agama. Bahasa esonasi merupakan gaya bahasa yang terdapat di dalam pantun ini. Gaya bahasa esonasi bermaksud pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris puisi. Ia berfungsi untuk menimbulkan kemerduan bunyi ataupun kelembutan bunyi ataupun keindahan bunyi. Kalau kita tengok dalam pantun ini, contoh baris, banyak hari antara hari terdapat pengulangan bunyi vokal A. Perlu saya ingatkan kepada anak-anak pelajar semua bahawa kalau dalam menjawab soalan kelak, kamu perlulah menggariskan huruf yang berulang tersebut. Kalau dalam contoh ini ialah huruf A, semuanya kena gariskan. Gaya bahasa seterusnya iaitu gaya bahasa aliterasi yang bermaksud pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris puisi yang berfungsi untuk menimbulkan kesan kelantangan bunyi. Contohnya dalam baris puisi ini iaitu tidak semulia Nabi Muhammad, iaitu pengulangan bunyi M. Gaya bahasa pengulangan perkataan di awal baris merupakan gaya bahasa yang seterusnya, yang mana gaya bahasa ini berfungsi untuk menimbulkan kesan penegasan maksud ataupun menimbulkan keindahan irama. Contohnya, banyak hari antara hari tidak semulia hari Jumaat, banyak nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Perkataan banyak di sini diulang pada awal baris tetapi tidak secara berturut-turut. Perlu saya ingatkan di sini bahawa gaya bahasa ini hampir sama seperti anafora yang kamu pelajari di tingkatan 5 dahulu, tetapi ia bukan anafora kerana anafora ialah gaya bahasa pengulangan perkataan di awal baris secara berturut-turut. Gaya bahasa seterusnya ialah gaya bahasa pengulangan perkataan di tengah baris. Dalam contoh ini, banyak hari antara hari tidak semulia hari Jumaat. Banyak nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad. Suka juga saya ingatkan kepada anak-anak semua bahawa gaya bahasa ini juga hampir sama dengan responsi. Tetapi ini bukan dinamakan responsi kerana tidak berlaku pengulangan secara berturut-turut. Sekarang kita lihat pula aspek agama yang terdapat di dalam pantun ini.
Kita lihat contoh soalan pantun agama. Perhatikan soalan ini. Yang pertama, jelaskan 3 kesan gaya bahasa yang terdapat dalam pantun di atas. B. Bincangkan mesej dalam pantun di atas 16 markah. Kita tengok yang pertama dahulu. Soalan ini, soalan A, menggunakan kata kunci jelaskan. Dan soalan ini meminta 3 isi untuk kesan gaya bahasa. Yang kedua pula iaitu mesej, yang mana kata kuncinya ialah bincangkan. Apabila soalan menggunakan kata kunci bincangkan ini, memerlukan anda menggunakan huraian pro dan kontra. Sekarang kita lihat apa yang perlu dimasukkan dalam jawapan. Untuk soalan A, jelaskan 3 kesan gaya bahasa yang terdapat dalam pantun di atas 9 markah. Memerlukan anda memberikan 3 isi. Contohnya di sini isi yang saya berikan ialah gaya bahasa esonansi, gaya bahasa aliterasi dan gaya bahasa pengulangan perkataan di awal baris. Untuk soalan B, bincangkan mesej yang terdapat dalam pantun di atas 16 markah. Memerlukan anda memberikan 4 isi. Contoh yang saya berikan di sini ada 4, iaitu taat kepada Allah membawa ke syurga, memohon keampunan Allah membawa ketenangan, rajin membawa kejayaan, memuliakan Nabi tanda orang beriman. Sekarang kita lihat pula contoh jawapan yang saya sediakan ini. Gaya bahasa esonansi merupakan fakta. Kena berikan dengan jelas fakta ini ya. Kesannya menimbulkan kemerduan ataupun kelembutan bunyi. Ini ialah kesan 1 markah. Contohnya, mati seekor tinggal 9. Pastikan anda menggariskan bunyi I itu, bunyi I tersebut untuk membolehkan anda mendapatkan markah. Sekiranya tidak, maka walaupun anda menulis contoh itu tetapi tidak menggariskan, kamu tidak akan diberikan sebarang markah untuk bahagian contoh. Sekarang kita tengok contoh jawapan mesej yang mana dalam soalan ini memerlukan anda memberikan 4 isi, yang mana setiap satu isi itu memberikan markah 4. Jadi keseluruhan markah adalah 16 markah untuk soalan B. Kita tengok yang pertama dari segi fakta. Berikan fakta yang jelas. Mesejnya iaitu taat kepada perintah Allah membawa ke syurga. Huraian pro-nya ialah kita hendaklah bertakwa kepada Allah dengan melakukan setiap suruhannya dan berusaha untuk mendapatkan rahmat darinya untuk meraih ganjaran syurga. Huraian kontranya pula adalah sekiranya kita melanggar perintah Allah, maka kita akan berada dalam kesesatan nyata yang menjerumuskan diri kita ke neraka. Di sini suka saya ingatkan bahawa anak-anak mestilah menggunakan perkataan yang ketara untuk membandingkan di sini ya, iaitu huraian kontranya menggunakan perkataan sekiranya. Selain daripada perkataan sekiranya, kamu juga boleh menggunakan perkataan seperti sebaliknya, seandainya dan sebagainya. Yang penting ada perbandingan ataupun ada kontra dengan huraian yang berada di atas tadi. Contohnya di sini, contoh perlu mengeluarkan baris puisi, iaitu bangun pagi sembahyang subuh, minta ampun kepada Tuhan. Pastikan anda menulis baris puisi dalam jawapan, kerana sekiranya anda memberikan contoh dengan cara menghurai, itu tidak akan dianggap sebagai contoh tetapi dianggap sebagai huraian.
Jadi kalau Anda tidak mengeluarkan baris puisi ini, Anda akan kehilangan markah untuk bahagian puisi, untuk bahagian contoh puisi. Sekian sahaja untuk kali ini, sehingga berjumpa lagi insya Allah.